Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Sheila dalam kelas sejarah. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke unit 2 yang bertajuk Saya dan Keluarga. Okey, jadi cikgu mahu murid-murid bersedia untuk belajar unit 2 ini. Okey, kita akan pergi ke page seterusnya. Okey, kita dapat lihat gambar apa ni? Okey, gambar keluarga Upin dan Ipin. Okey, dalam gambar ini murid-murid dapat lihat, okey, terdapat gambar Upin, Ipin, Opah dan Kak Ros. Okey, seperti yang murid-murid tahu, Upin Ipin merupakan anak yatim. Jadi, Upin Ipin hanya ada kakak dan seorang opah. Okey, jadi kita nak belajar tentang keluarga. Dah bersedia ke semua? Jom kita belajar sama-sama. Okey, sebelum kita meneruskan untuk unit 2 ini, kita lihat dahulu sinopsis untuk unit 2 ini. Okey, cikgu akan terangkan sinopsis untuk unit 2. Keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan diri, masyarakat dan negara. Jadi, unit ini akan membincangkan tentang biodata diri, keluarga asas, keluarga kembangan, peranan anggota keluarga dan perkembangan diri mengikut garis masa. Okey, jadi cikgu nak murid-murid fokus tentang tajuk ini kerana tajuk ini penting untuk semua. Okey, kita akan lihat apakah yang akan murid-murid belajar dalam unit ini. Okay, kita akan belajar 4 perkara tadi, iaitu nombor 1, nyatakan biodata diri. Okay, dalam unit ini, murid-murid akan tahu apa itu biodata diri. Apakah maklumat-maklumat yang ada dalam biodata diri. Okay, seterusnya, nombor 2, murid-murid akan belajar bagaimana ingin menjelaskan pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan. Okay, seterusnya, nombor 3, murid-murid akan belajar membandingkan peranan anggota keluarga. Okey, seterusnya nombor 4, kita akan belajar mengenai menghuraikan perkembangan diri mengikut garis masa. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Okey, sebelum kita belajar, kita lihat dahulu. Okey, ini adalah gambar bagaimana beberapa keluarga sedang menyambut perayaan bersama-sama. Kita dapat lihat gambar yang pertama iaitu gambar sekumpulan keluarga yang berbangsa Tionghoa. Okey, iaitu bangsa Cina. Okey, seterusnya kita dapat lihat gambar sekeluarga iaitu kaum Melayu sedang meraihkan perayaan hari raya lah. Hari raya sama ada Aidilfitri ataupun hari raya Aidiladha. Okey, mari kita lihat asas kemahiran pemikiran sejarah. Okey, yang pertama, murid-murid akan menyatakan tentang biodata diri. Okey, yang kedua, murid-murid akan jelaskan peranan anggota keluarga. Apa maksud peranan? Peranan ialah fungsi. Apa fungsi ahli keluarga? Apakah fungsi ayah dalam keluarga? Okey, apakah fungsi ibu dalam keluarga? Apakah fungsi anak-anak dalam keluarga? Okey, anak-anak terdiri daripada kakak, abang, adik lelaki dan adik perempuan. Jadi, setiap orang ada peranan masing-masing dalam keluarga. Okey, seterusnya nombor 3, murid-murid akan belajar bagaimana ingin menerangkan perkembangan diri mengikut garis masa. Okey, seterusnya kita akan lihat mengenai biodata diri. Okey, apakah biodata diri? Biodata diri merujuk kepada maklumat diri seperti nama, jantina, nama ibu ayah, tarikh dan tempat kelahiran. Okey, jadi maklumat ini semua ada terdapat dalam sijil kelahiran. Okey, sijil kelahiran setiap orang lah. Okey, kemudian kita ada MyKit dan kad pengenalan diri sekolah. Okey, dalam MyKit, dalam sijil kelahiran ada dinyatakan tentang biodata diri kita. Okey, dalam maklumat ini kita dapat lihat mengenai sijil kelahiran
Angelica Taimah, anak Anis. Okey. Angelica bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rumah Barat Miri Sarawak. Okey, kita dapat lihat nama Angelica berada di dalam sijil kelahiran. Okey, seterusnya kita dapat lihat maklumat mengenai diri Sukish, anak lelaki Mohan. Okey, segala maklumatnya ada terdapat dalam MyKid. Okey, jadi Sukish ni dia bersekolah di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Salak, Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi dekat dalam unit ini murid-murid tahu tentang biodata diri. Okay, biodata diri kita terdiri daripada maklumat diri seperti nama, jantina, nama ibu, bapa, tarikh dan tempat kelahiran. Okey, semua maklumat ini ada pada dokumen penting iaitu sijil kelahiran dan MyKid. Okey, seterusnya. Okey. Kita dapat lihat apa yang Angelica terangkan. Biodata diri saya merujuk maklumat diri seperti nama, jantina, nama ibu bapa, tarikh dan tempat kelahiran. Maklumat ini terdapat dalam sijil kelahiran, MyKid dan kad pengenalan diri sekolah. Okey, dalam kad pengenalan diri sekolah juga kita dapat lihat. Okey, macam kad yang masa awak datang ke sekolah yang ada QR code tu. Saya nak datang kat pagar, awak scan. Itu ialah kad pengenalan diri sekolah. Dekat situ ada tercatat nama awak, nama penuh, kemudian kelas, nombor IC awak. Okey, jadi kita dapat lihat dalam kad pengenalan diri sekolah juga itu merujuk kepada identiti awak sekolah di mana. Okey, seterusnya kita dapat lihat mengenai seorang murid yang bernama Ahmad Hafiz bin Ahmad Hishanuddin. Okey, saya dilahirkan pada 24 September 2010 di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Nama bapa saya ialah Ahmad Hishanuddin bin Ramli. Nama ibu saya ialah Noraini binti Awang Elijah Sya'ari. Okey, jadi segala maklumat Ahmad Hafiz terdapat dalam sijil kelahiran. Okey, sijil kelahiran ni penting untuk membuktikan tentang diri awak. Okey, sijil kelahiran ni penting untuk urusan rasmi seperti pendaftaran sekolah, buka akaun bank dan sebagainya. Okey, nanti cikgu akan bagi tugasan kepada awak. Okey, seterusnya kita lihat tentang keluarga saya. Okey, keluarga saya. Jadi awak bayangkan keluarga diri awak. Keluarga saya terdiri daripada keluarga asas dan keluarga kembangan. Kami saling menyayangi antara satu sama lain. Okey, cikgu percaya setiap murid-murid cikgu mesti ada keluarga asas dan keluarga kembangan. Dan semua murid-murid cikgu mesti menyayangi antara satu sama lain. Okey, kita lihat dahulu tentang keluarga asas. Keluarga asas ialah keluarga yang terdiri daripada ibu, bapa dan anak-anak. Okey, keluarga asas saya terdiri daripada bapa, ibu, abang, kakak saya dan adik. Kami sentiasa bertolak ansur dan membantu antara satu sama lain. Okey, jadi cikgu mahu murid-murid fikir sejenak mengenai keluarga asas kamu. Okey, cuba senaraikan siapakah yang ada di dalam keluarga asas kamu. Baiklah, kita akan pergi ke keluarga kembangan. Apa maksud keluarga kembangan? Okey, keluarga kembangan ialah sebuah keluarga yang terdiri daripada keluarga asas, kemudian dia ada tambahan datuk dan nenek. Okey, jadi cuba fikir sejenak mengenai keluarga kamu dan keluarga kembangan kamu. Okey, bayangkan wajah ahli keluarga kamu. Okey, cuba bayangkan wajah ayah, cuba bayangkan wajah ibu, wajah kakak, wajah adik dan wajah adik-beradik yang lain lah dalam keluarga asas kamu. Seterusnya, cuba bayangkan keluarga kembangan kamu. Keluarga kembangan kamu terdiri daripada datuk dan nenek sebelah bapa dan sebelah ibu.
Okey, melalui keluarga kembangan ini iaitu atuk dan nenek, wujudlah salah silah keluarga. Okey, jadi kalau tak ada atuk dan nenek, okey, kita tak akan ada keluarga asas. Ibu dan ayah tak akan dilahirkan. Okey, jadi bila dalam keluarga, keharmonian dalam keluarga asas dan keluarga kembangan dapat melahirkan keluarga yang bahagia. Jadi, kita harus menghargai setiap anggota keluarga dengan sebaik-baiknya. Okey, mari kita lihat mengenai peranan anggota keluarga saya. Okey, setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Jadi hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Okey, jadi kita lihat dalam keluarga, kita dapat lihat ramai anggota keluarga dalam keluarga kita. Setiap orang ada peranan masing-masing. Okey, dalam unit ini kita akan belajar mengenai peranan setiap anggota keluarga. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, dalam unit ini kamu akan belajar peranan ibu bapa terhadap keluarga. Apakah peranan ibu bapa terhadap keluarga? Okey, yang pertama, peranan ibu bapa terhadap keluarga ialah menyara keluarga. Yang kedua, memberikan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga keselamatan keluarga. Yang keempat, menyediakan segala keperluan asas. Okey, keperluan asas ialah apa? Tempat tinggal, makanan dan pakaian. Okey, nombor 5. Okey, peranan ibu bapa terhadap keluarga ialah ibu bapa perlu menjadi contoh teladan yang baik terhadap ahli keluarga yang lain, terutamanya anak-anak. Seterusnya, peranan ibu bapa juga ialah ibu bapa wajib memberikan pendidikan yang sempurna terhadap anak-anak. Ini ialah salah satu senarai, bukan semua peranan ibu bapa yang cikgu senaraikanlah. Jadi, murid-murid boleh nyatakan, boleh fikirkan apa lagi peranan ibu bapa yang tidak cikgu nyatakan dalam pernyataan cikgu tadi. Okey, mesti banyak kan? Apa peranan ibu bapa lagi? Okey, kita lihat seterusnya. Peranan ibu bapa terhadap keluarga. Okey, tadi kamu boleh rujuk balik nanti video yang saya nyatakan ini. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, tadi kita belajar peranan ibu ayah. Jadi, anak-anak juga ada peranan terhadap keluarga. Apakah peranan anak-anak terhadap keluarga? Okey, murid-murid tolong dengar dengan baik kerana kita semua merupakan anak-anak. Semua ada tanggungjawab pada keluarga masing-masing. Okey, yang pertama apa? Yang pertama ialah anak-anak perlu menjaga nama baik keluarga. Jaga nama baik seperti apa? Sentiasa berkelakuan baik, berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Okey, jadi contoh apa macam dalam masyarakat, dalam kejiranan, tak buat bising depan rumah, tak melepak, tak mencuri dan sebagainya. Okey, jaga nama ahli keluarga. Seterusnya, anak-anak peranannya yang lain ialah membantu ahli keluarga. Anak-anak perlu membantu ahli keluarga yang lain seperti ibu ayah lah. Ibu ayah peranan dia banyak. Tadi macam cikgu nyatakan tadi, menjaga anak, memberi nafkah, memberi pendidikan. Banyak lagi yang cikgu tak nyatakan. Contoh ibu ayah, apa tanggungjawab yang lain ialah contoh ibu dia menyediakan makanan, pakaian. Ayah pula dia memastikan keadaan rumah dalam keadaan bersih, selamat. Okey, ada apa lagi yang perlu ibu ayah lakukan kat rumah? Okey, siram pokok bunga, masak, pergi kedai, pastikan anak siap kerja sekolah. Itu semua peranan ibu bapa. Jadi anak-anak kena bantu ahli keluarga lah. Contoh, anak-anak bila lihat ibu ayah sibuk bekerja atau melaksanakan tugasan rumah yang lain, anak-anak tolong ringankan tangan, bantu ibu ayah untuk melaksanakan tugasan. Okey, selain tu apa lagi peranan anak-anak? Yang ketiga ialah saling menghormati. Okey, anak-anak kena saling menghormati ibu ayah dan adik-beradik yang lain. Seterusnya, anak-anak kena mendengar nasihat ibu dan ayah dan seterusnya belajar bersungguh-sungguh. Ialah peranan anak-anak terhadap keluarga. Okey, tugasan kamu. Okey, sekejap lagi saya akan beri
template tugasan iaitu murid-murid perlu melengkapkan peta minda yang menyatakan maklumat dalam CJ kelahiran anda. Okey, nyatakan biodata diri anda dengan lengkap menggunakan peta minda. Okey, peta minda ini ialah peta minda lah, peta buih. Okey, nama, tolong masukkan nama murid-murid, kemudian lengkapkan bulatan-bulatan yang dinyatakan, yang diberikan. Contoh, tempat lahir di mana, tarikh lahir apa, siapa nama ibu bapa anda, pekerjaan ibu ayah. Itu apa yang ada dalam surat ataupun CJ kelahiran. Okey, tolong masukkan semua maklumat itu dengan lengkap. Okey, seterusnya tugasan kedua, cikgu mahu anak murid cikgu melaksanakan tugasan ini iaitu dengan mengambil gambar anda dan keluarga, kemudian attach dalam ruangan yang disediakan dalam Google Form. Jadi ambil gambar keluarga. Kalau tak dapat ambil, cikgu nak awak boleh, kalau tak ada gambar, tak dapat ambil gambar, awak lukis. Cikgu nak awak hantar tugasan itu dalam Google Classroom. Okey, jadi itulah tugasan anda pada hari ini. Cikgu mahu semua murid gembira mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, okey.